Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sama ada anda beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, saya doakan anda semua akan berada di jalan kebenaran, bertemu dengan jalan kebenaran dan mendapat keredaan daripada Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sidang penonton sekalian, pada kali ini saya akan bicarakan tentang soalan-soalan yang biasa ditimbulkan untuk mengelirukan umat Islam ataupun untuk menimbulkan syak wasangka, salah faham terhadap ajaran Islam. Soalan ini biasa dikemukakan oleh musuh-musuh Islam, termasuklah Orientalis Barat, dan juga ada juga di kalangan kelompok Melayu murtad yang mengutarakan soalan ini. Bagi mengelirukan umat Islam, beberapa fakta tentang agama Islam. Sidang penonton sekalian, saya namakan soalan ini 15 soalan yang mengelirukan umat Islam. Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang soalan ini, marilah kita renungi pesanan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa berhati-hati, agar kita sentiasa berjaga-jaga terhadap mereka yang tidak suka kepada akidah Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan orang Kristian tidak akan redha kepada kamu hinggalah kamu mengikuti telunjuk mereka. Selagi mana umat Islam tidak mengikuti kehendak mereka, mereka tidak akan bergembira dengan keadaan ini. Sebab itulah Allah tegaskan di sini, ambil perhatian, orang Yahudi dan orang Kristian tidak akan redha pada kamu hinggalah kamu, semua umat Islam, ikut telunjuk mereka. Namun demikian, ada di kalangan mereka juga yang berusaha untuk mencari maklumat, mencari kebenaran. Lantaran itulah Allah SWT juga memerintahkan kita agar berdebat, agar berbincang, agar berbahas, mengajak mereka kepada jalan kebenaran dengan membawa tunjuk ajar cara yang terbaik. Seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga dengan mau'izah, ya. Dengan hikmah dan mau'izah, dengan cara yang terbaik, mau'izah dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Sebab itulah saya juga menyeru kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tidak beragama Islam, mari kita berbincang, mari kita berbahas dengan hujah dan dalil, bukan dengan emosi. Pada kali ini saya bawa kepada anda 15 soalan ini yang biasa dikemukakan oleh mereka dan kita boleh huraikan satu persatu. Cuma dalam pertemuan ini saya tidak berniat untuk menguraikan ataupun memperjelaskan persoalan-persoalan ini. Saya hanya mengutarakan kepada anda semua, kepada tuan-tuan semua, 15 persoalan. Sebahagian daripada persoalan ini telah pun saya bincangkan dalam video-video sebelum ini. Tapi soalan yang pertama, saya akan gunakan cara bagaimana mereka menyampaikan ini pada umat Islam supaya tuan-tuan dapat memahami apa yang mereka nak sampaikan. Dan kita juga boleh bersedia bagaimana kita nak menyanggah paling kurang untuk diri kita sendiri dan kita sampaikan kepada orang ramai ataupun pada orang lain. Soalan yang pertama, wahai umat Islam, Nabi kamu Muhammad masih lagi meragui bahawa Islam adalah agama yang benar. Nabi kamu Muhammad tidak yakin
Islam adalah agama yang benar. Buktinya apa? Buktinya dalam sembahyang, Nabi kamu Muhammad membaca ayat ini dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Nabi kamu memerintahkan seluruh umat Islam dalam sembahyang mereka siang dan malam setiap rakaat membaca ayat ini dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seandainya Nabi kamu Muhammad yakin Islam ini adalah jalan yang lurus, apa yang dibacakan bukan demikian. Sepatutnya dia menyatakan, oh my God, keep me in the right way. Wahai Tuhanku, kekalkanlah kami di jalan yang lurus. Sebaliknya, apabila beliau berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bererti beliau sendiri masih ragu-ragu apakah Islam ini agama yang benar ataupun tidak, jalan yang benar ataupun tidak. Lantaran itu dia berdoa pada Tuhan agar Tuhan tunjukkan jalan yang benar. Sedangkan Jesus penuh yakin inilah jalan yang benar. Dan Jesus ada menyebutkan, aku adalah jalan kebenaran. Jadi kalau kita nak mencari pemimpin yang boleh memimpin kita kepada jalan yang benar, apakah kita nak ikut orang yang ragu-ragu macam Nabi Muhammad, ataupun yang yakin jalannya lurus, jelas seperti Jesus? Mana satu pilihan anda? Tuan-tuan, cuba lihat bagaimana sekiranya soalan ini ditujukan kepada anda. Mungkin ramai di kalangan anda boleh menjawab soalan ini, tapi berapa ramai orang yang tertanya, ya betul juga ya, betul juga. Kenapa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim? Saya dah jelaskan perkara ini dalam video-video yang lepas. Tuan boleh rujuk dalam hashtag Dr. Zaifuddin, cari video ini. InsyaAllah akan keluar video-video ini. Baik. Soalan yang kedua. Nabi kamu Muhammad melakukan dosa. Dan Al-Quran sendiri mengiktiraf Nabi kamu berdosa. Anda boleh rujuk dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Di mana Tuhan kamu sendiri menjelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, oleh itu mohon ampunlah kamu terhadap dosa kamu dan dosa kaum muslimin dan juga muslimat. Ayat ini secara terang dan nyata Al-Quran menyatakan Nabi Muhammad berdosa. Lantaran itu Allah perintahkan Nabi Muhammad agar bertaubat, memohon keampunan pada Allah SWT. Dan Al-Quran juga menceritakan beberapa kesalahan Nabi. Antaranya kesalahan Nabi dalam surah Abasa wa Tawalla, kedatangan Abdullah bin Maktum yang buta untuk meminta petunjuk daripada Nabi, tetapi Nabi tidak melayan dengan baik, bahkan bermasa muka. Lantaran itu turun ayat Quran dalam surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kamu bermasa muka apabila didatangi seorang yang buta. Bukankah ini satu kesalahan? Demikian juga surah Tahrim ayat yang pertama, ketika mana Nabi kamu Muhammad mengharamkan madu ke atas baginda, ke atas dirinya. Ketika mana Aisyah dan juga Hafsah menyatakan tidak suka bau madu. Lalu jelaskan, bermula pada hari ini aku haramkan madu ke atasku. Turun ayat Quran menegur Nabi Muhammad. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapakah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan pada kamu? Teguran pada Nabi. Bahkan Allah ingatkan, tabtaghi mardata azwajik, kamu inginkan kepada keredaan isteri-isteri kamu, lantaran itu kamu mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini sebahagian contoh. Nabi kamu melakukan dosa dan Al-Quran mengiktiraf Nabi kamu melakukan dosa. Sedangkan Jesus tidak berdosa. Jesus tidak melakukan kesalahan. Jesus tidak melakukan dosa. Jesus bersih daripada dosa. Bahkan Jesus memberikan keampunan pada orang ramai. Jadi sekiranya kita nak mencari pemimpin yang boleh memimpin kita, apakah kita
mengikut pemimpin yang berdosa seperti Nabi Muhammad ataupun pemimpin yang tidak berdosa seperti Jesus? Soalan kedua. Saya mohon anda, tuan-tuan, renung-renungkan bagaimana kita nak menyanggah soalan ini. Soalan ini juga setelah saya jawab dalam video-video saya yang lepas. Tuan-tuan boleh rujuk dalam #Dr. Zaifuddin ayat ini ataupun persoalan ini tentang Nabi Muhammad berdosa. Baik. Soalan yang ketiga. Wahai orang Islam, Nabi kamu Muhammad seorang pembunuh. Nabi kamu seorang pembunuh. Dan banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menyatakan demikian. Bahkan Nabi kamu Muhammad menjelaskan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia. Jadi Nabi kamu Muhammad diutuskan oleh Tuhan kamu untuk membunuh orang ramai kecuali mereka yang beragama Islam. Jadi, dengan ajaran ini timbullah berbagai bentuk keganasan-keganasan yang berlaku. Kelompok pengganas Al-Qaeda, Taliban dan sebagainya. Sedangkan Jesus mengajak kepada kedamaian. Ajaran Nabi Muhammad menganjurkan pembunuhan, dan Nabi kamu sendiri menganjurkan pembunuhan, sedangkan Jesus mengajak kepada kedamaian. Siapakah yang kita nak ikut? Orang yang menganjurkan pembunuhan seperti Nabi Muhammad ataupun orang yang mengajak kepada kedamaian seperti Jesus? Soalan ketiga. Soalan yang keempat. Nabi kamu Muhammad diutuskan untuk menghukum orang yang bersalah. Dan dalam sejarah Nabi kamu telah menjatuhkan hukum bunuh, rejam sampai mati kepada Maiz. Nabi kamu Muhammad juga pernah menjatuhkan hukum potong tangan pada orang mencuri. Sedangkan Jesus menyatakan, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang hukuman, sama ada ta'zir, demikian juga hukuman-hukuman yang lain. Demikian juga dalam hadis ada disebutkan tentang hukum rejam. Sedangkan Jesus menyatakan bahawa bukan tugas kita untuk menjatuhkan hukuman. Yang menghukum Allah, kita. Yang menghukum Tuhan, kita memaafkan orang yang bersalah. Barang siapa yang memaafkan orang yang bersalah, dia akan dimaafkan di akhirat nanti. Jadi kalau kita nak mengikut pemimpin, apakah kita ikut seorang pemimpin yang suka membunuh ataupun menjatuhkan hukuman, yang menghukum, ataupun pemimpin yang memberikan kemaafan seperti mana Jesus? Soalan ini juga saya telah pun jelaskan dalam video yang lepas. Soalan yang keempat telah pun saya jelaskan. Ini soalan yang keempat. Direnung-renungkan soalan ini untuk kita jaga diri kita, keluarga kita daripada kekeliruan yang timbulkan. Soalan yang kelima. Siapakah Nabi akhir zaman? Siapakah Nabi akhir zaman? Wahai umat Islam, apakah kamu yakin Nabi kamu telah pun wafat? Nabi Muhammad telah wafat? Pasti kita akan hati ya. Apakah kamu yakin Jesus masih hidup? Ya. Sekiranya kamu yakin Nabi kamu Muhammad telah pun wafat, Jesus masih hidup, berarti Nabi yang masih hidup ialah Jesus. Ini berarti Jesus adalah Nabi akhir zaman, bukan Nabi kamu Muhammad. Bagaimana kamu mendakwa Nabi Muhammad Nabi akhir zaman sedangkan Nabi tersebut telah pun meninggal dan Jesus masih lagi hidup? Berarti Nabi akhir zaman bukan Nabi Muhammad, sebaliknya Jesus. Soalan yang keenam. Soalan keenam. Wahai umat Islam, orang yang selamat adalah orang yang mengikuti Jesus, bukan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Cuba jawab soalan ini. Apakah kamu yakin Nabi kamu Muhammad telah pun meninggal, wafat? Ya. Umat Islam akan jawab ya. Apakah kamu yakin Jesus masih hidup? Kita akan jawab ya. Apakah kamu yakin tanda berlakunya kiamat, Jesus akan turun ke bumi ini? Jawapannya pun ya. Apakah kamu yakin Jesus akan mengajak manusia kepada jalan kebenaran? Jawapannya pun ya. Apakah kamu yakin orang yang selamat ialah orang yang mengikuti Jesus? Jawapannya pun ya. Lalu kesimpulan dia, wahai orang Islam, sekiranya kamu meyakini Nabi kamu Muhammad telah pun wafat, dan kamu meyakini Jesus masih hidup, dan kamu meyakini Jesus akan turun ke muka bumi ini sebelum berlakunya kiamat,
Dan kamu meyakini bahawa Jesus mengajak pada jalan yang benar. Dan yang kelima, kamu juga meyakini orang yang selamat ialah orang yang mengikut Jesus. Kalau itulah keyakinan kamu, mengapakah kamu ikut ajaran Muhammad? Kenapa kamu tidak ikut ajaran Jesus sekarang? Masuklah agama Kristian. Nanti bila Jesus turun, dia tahu kamu adalah pengikut dia. Jadi ikutlah ajaran Jesus, masuklah agama Kristian. Ini soalan yang kena. Ingat tuan-tuan, ini bukan soalan saya hanya menyampaikan kepada anda supaya anda tahu inilah soalan-soalan yang biasa digunakan oleh mereka untuk mengelurkan akidah umat Islam. Jangan pula katakan saya yang menguji anda soalan ini, ya. Supaya anda bersedia, kita jaga iman kita jaga iman saudara-saudara kita, dan kita ajak orang lain kepada agama Allah SWT, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang Allah redai adalah agama Islam. Soalan yang keenam. Soalan yang ketujuh. Kematian yang mulia ikut ajaran Islam ialah mati syahid. Oleh kerana mati syahid ini mati yang mulia, lantaran itu Nabi kamu Muhammad mengajak manusia untuk mati syahid. Dan mati syahid tidak berlaku melainkan dengan peperangan. Ini berarti agama Islam adalah agama yang menganjurkan peperangan supaya umat Islam mati yang mulia, iaitu mati syahid. Mati syahid tidak akan berlaku melainkan dengan mati di medan peperangan. Ini syahid hakiki. Maksudnya kesimpulan di sini, ajaran Islam mengajak manusia, menganjurkan manusia untuk berperang dan berbunuhan antara satu sama lain. Sedangkan Jesus menyatakan bahawa mati yang mulia ialah mati dengan iman, meyakini Jesus sebagai juru selamat. Bukan mati dengan peperangan, mati dalam kedamaian. Jadi siapakah yang kita nak ikut? Apakah kita nak ikut orang yang menganjurkan peperangan, menyebabkan berlakunya keganasan di sana-sini? Ataupun orang yang menganjurkan kedamaian, mengajak manusia kepada keimanan seperti mana Jesus? Soalan yang ketujuh. Kita pula pada soalan yang ke-8. Wahai umat Islam, Nabi kamu Muhammad seorang yang selfish, pentingkan diri sendiri. Kenapa pentingkan diri sendiri? Kerana dia sanggup mengorbankan sahabat-sahabatnya sebagai benteng untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Berarti demi keselamatan diri sendiri, Nabi kamu Muhammad sanggup mengorbankan sahabat-sahabatnya. Ramai sahabatnya mati syahid untuk menyelamatkan nyawa beliau. Sedangkan Jesus sanggup mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang ramai daripada dosa warisan. Jesus sanggup mati di tiang salib untuk menyelamatkan manusia pada dosa warisan. Siapakah yang lebih mulia? Orang yang menggunakan orang lain, mengorbankan orang lain untuk keselamatan diri dia sendiri, ataupun orang yang sanggup mengorbankan diri sendiri demi keselamatan orang lain? Inilah yang dilakukan oleh Jesus. Mana yang lebih baik? Ikutlah ajaran agama Kristian. Ingat tuan-tuan, ini bukan anjuran saya hanya menyampaikan pada anda semua. Inilah taktik yang mereka sampaikan untuk meyakinkan pada orang ramai. Ikutlah ajaran Jesus, iaitu ajaran Kristian. Soalan yang ke-8. Soalan yang ke-9 pula, Tuhan manakah yang lebih baik? Sama ada Tuhan Islam ataupun Tuhan Kristian? Tuhan Islam menghantar orang ramai untuk menyelamatkan kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan. Demi untuk menyelamatkan kekasihnya, Tuhan menghantarkan orang ramai di kalangan sahabat Nabi untuk mati terbunuh demi menyelamatkan Nabi Muhammad. Manakala Tuhan Kristian, God sent His beloved Son incarnate in the form of Jesus to be crucified. Tuhan menghantar satu-satunya anak yang disayangi untuk mati di tiang salib demi menyelamatkan manusia seluruhnya daripada dosa warisan. Jadi Tuhan Kristian dengan Tuhan Islam, cuba bandingkan. Tuhan Islam mengorbankan orang ramai untuk menyelamatkan kekasihnya. Tuhan Kristian mengorbankan kekasihnya untuk menyelamatkan orang ramai. Tuhan mana yang lebih baik? Tuhan Islam atau Tuhan Kristian? Lihat tuan-tuan,
Bagaimana cara mereka memutarkan isu ini untuk menimbulkan keraguan? Soalan ini juga telah pun saya jawab dalam video saya yang lepas. Ya. Soalan yang ke-10. Soalan ke-10 tentang Nabi kamu Muhammad. Nabi kamu Muhammad seorang womanizer, seorang yang gila seks. Sebab itulah dia mempunyai ramai isteri. Dia hanya mengizinkan orang Islam berkahwin maksimum 4 orang lelaki. Yang lelaki berkahwin dengan 4 orang isteri. Tetapi Nabi kamu Muhammad mengahwini lebih daripada 4. Satu ketika memiliki 9 orang isteri. Ini menggambarkan bahawa Nabi Muhammad leka dengan wanita-wanita yang berada di sekitarnya. Berpoya-poya dengan wanita. Sibuk dengan wanita. Sibuk dengan hubungan seks dengan isteri-isterinya. Sedangkan Jesus fokus dalam dakwah, tidak memikirkan tentang hubungan seks. Bahkan Jesus tidak berkahwin. Jadi, kalau kita nak cari pemimpin, apakah kita cari pemimpin seorang womanizer yang gila seks, gila wanita, ataupun orang yang fokus dakwah seperti mana Jesus? Siapakah yang kita nak ikut? Tuan-tuan sekalian, ini soalan yang ke-10. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, ramai orang Kristian meyakini bahawa Jesus tidak berkahwin. Tetapi saya telah pun dedahkan dalam video saya yang lalu, bukti-bukti daripada Bible bahawa Jesus telah pun berkahwin. Bukan hanya berkahwin, Jesus memiliki lebih daripada seorang isteri. Dan Jesus juga mempunyai anak. Jadi soalan ini sebenarnya banyak bercanggah dengan kenyataan Bible. Saya dah jelaskan dalam video yang lepas tentang masalah Nabi Muhammad gila seks dan juga Nabi Jesus telah pun bernikah. Saya telah jelaskan dalam video yang lepas. Soalan yang ke-11. Nabi kamu Muhammad seorang pedofilia. Soalan yang biasa dikemukakan. Sekiranya anda berumur 53 tahun dan anda memiliki anak yang berumur, sekiranya anda ada anak yang berumur 6 tahun dan ada orang yang berumur 53 tahun datang untuk meminang anak anda sebagai isteri, apakah anda setuju? Biasanya ramai orang yang tidak setuju. Lalu soalan yang tanya, kalau kamu tidak setuju anak kamu yang berumur 6 ataupun 9 tahun berkahwin, mengapakah kamu izinkan Nabi kamu Muhammad berkahwin dengan Aisyah di kala mana beliau hanya berumur 6 tahun dan tinggal bersama ketika mana beliau berumur 9 tahun? Jadi Nabi kamu Muhammad seorang pedofilia. Bagaimanakah kita nak menyanggah soalan ini, tuan-tuan? Saya akan jelaskan perkara ini dalam video yang akan datang. Bahkan soalan ini biasa dikemukakan oleh musuh-musuh Islam untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Muhammad seorang pedofilia, dengan menyatakan bahawa Jesus fokus pada dakwah, bahkan Jesus tidak berkahwin. Yang saya dah jelaskan sebelum ni, beberapa fakta dalam Bible kita dapati dan kajian-kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama Kristian sendiri menyatakan bahawa Jesus sebenarnya pernah berkahwin. Anda boleh rujuk dalam video saya, benarkah Yesus bernikah? Baik. Soalan yang ke-12. Nabi kamu Muhammad seorang yang gila harta. Dia dilahirkan sebagai seorang anak yatim dan keluarganya keluarga yang miskin. Nabi kamu Muhammad tidak pernah menjadi seorang yang kaya raya. Lantaran dia gila harta, sebab itulah dia mencari isteri seorang janda kaya supaya cepat kaya. Dan dia berkahwin dengan Khadijah, seorang antara janda kaya di Mekah. Ini menunjukkan bahawa Nabi kamu Muhammad seorang gila harta. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Untuk mendapat kekayaan dengan mudah, cara termudah kahwin dengan janda kaya. Lantaran itu dia akan menjadi kaya cepat. Sedangkan Jesus tidak memikirkan pada harta. Jesus hidup dengan penuh kesederhanaan. Nabi kamu Muhammad berkahwin dengan janda kaya untuk menjadi seorang yang kaya cepat. Siapakah orang yang patut kita ikuti? Orang gila harta macam Nabi Muhammad ataupun orang yang hidup serba sederhana macam Jesus? Renung-renungkan tuan-tuan soalan ini. Soalan yang diputar balikkan
untuk memesongkan akidah umat Islam. Soalan yang ke-13. Allah, Tuhan kepada umat Islam, hanya menyayangi orang beriman dan benci kepada orang kafir. Bagaimana sifat Tuhan? Tuhan seluruh manusia tetapi benci kepada orang kafir. Hanya sayang pada orang yang beriman. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Fa in tawallaw, dan sekiranya kamu berpaling, sesungguhnya Allah amat murka, Allah amat benci kepada orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahawa Allah murka, Allah benci kepada orang-orang kafir. Bagaimana sifat Tuhan untuk semua manusia, tetapi Tuhan benci pada manusia tertentu. Sedangkan Tuhan Kristian menyayangi semua manusia. Tidak kira agama apa anda, disayangi oleh Tuhan. Jadi Tuhan siapa yang lebih baik di sini? Apakah Tuhan umat Islam yang benci pada orang kafir, ataupun Tuhan Kristian yang sayang pada semua manusia? Soalan yang ke-14. Nabi kamu Muhammad menggalakkan penghambaan. Bahkan Nabi kamu juga memiliki hamba. Jadi perhambaan yang ada dalam budaya orang Arab ini diakui oleh Nabi Muhammad dan dikekalkan. Lantaran itu Nabi Muhammad juga memiliki hamba. Sedangkan Jesus tidak memiliki hamba. Jesus tak menerima sistem perhambaan ini. Apakah orang yang mengiktiraf sistem perhambaan patut kita jadikan panduan, ataupun orang yang tidak mengiktiraf sistem perhambaan yang sepatutnya menjadi contoh seperti mana Jesus? Soalan yang 14. Kita lihat soalan terakhir, kali ini soalan yang ke-15. Soalan yang ke-15. Nabi kamu Muhammad melakukan seks dengan hamba Maria Qibtiyah. Sudahlah Nabi kamu mengiktiraf perhambaan, melakukan seks pula dengan seorang hamba. Sedangkan Jesus tidak mengiktiraf sistem perhambaan dan tidak memikirkan tentang hubungan seks, bahkan fokus kepada dakwah. Ini 15 soalan tuan-tuan yang biasanya dikemukakan oleh musuh-musuh Islam untuk menyelewengkan ataupun menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Sebahagian soalan ini ataupun saya jawab dalam video-video saya sebelum ini, dan sebahagiannya saya akan jelaskan dalam video-video akan datang, dan saya utarakan kepada anda semua 15 soalan yang saya katakan, saya nyatakan ini soalan yang memerangkap, yang sengaja diputar belitkan oleh musuh-musuh Islam untuk memburuk-burukkan Islam. Jadi sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan tentang perkara ini. Ada orang yang ingin tahu, ingin mendapatkan penjelasan, kita bagi penjelasan. Tetapi bagi mereka yang sengaja untuk memburuk-burukkan Islam, semoga mereka semua akan mendapat hidayah pada Allah SWT, dan Allah tunjukkan kita semua jalan yang benar. Sekian saja untuk kali ini. Bertemu anda dalam video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.